ayat muka surat 44 ayat 262 hingga 262 insya-Allah. hingga 234. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. InsyaAllah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ni insyaAllah ayat 262 surah Al-Baqarah. Jadi kalau ayat 261 Allah Subhanahu Wa Taala bandingkan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ini adalah seperti diumpamakan seumpama pokok satu biji benih yang mana menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai itu ada 100 biji benih lagi. Jadi maknanya Allah ini dia nak menggalakkan kita supaya kita ni infakkan harta ni di jalan dia, kerana untuk menegakkan Islam, untuk untuk membangunkan agama ni. Jadi diberi pahalanya macam tu. Jadi kat sini dia sebut kat sini ialah fi sabilillah, yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi kita ni disuruh membelanjakan harta ni banyak tempat. Ada membayar zakat, ada memberi nafkah kepada family, memberi sedekah kepada orang miskin. Tapi ada satu benda tu dia kata fi sabilillah. Jadi kalau kita tengok dalam pembahagian zakat tu, zakat ni ada 8 jenis bahagian dipanggil orang yang boleh menerima zakat ni. Jadi zakat ni dibahagikan kepada orang miskin, kepada fakir, kepada orang yang berhutang, kepada orang yang bermusafir, yang putus. So ada 8 semua, salah satu tu dipanggil fi sabilillah. Jadi fi sabilillah ni satu portion yang lebih umum, iaitu apa-apa yang orang nak gunakan untuk menegakkan Islam. Jadi kalau dulunya orang gunakan benda ni untuk biasanya berperang dan juga berdakwah lah dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini disebut itu dipanggil fi sabilillah, di jalan Allah maksudnya. Jadi harta orang yang membelanjakan harta di jalan Allah ni, Allah kata dia akan gandakan sebanyak 700 kali. Tetapi disebut juga lepas tu wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah ini yudha'ifu liman yasha', Allah menggandakan lagi kepada sesiapa yang dikehendaki. Maksud di situ Allah gandakan kepada sesiapa yang dikehendaki, maksudnya Allah boleh beri lebih lagi daripada 700. Jadi ulama kata paling kurang minimanya ialah 700 dan paling lebihnya ialah dia tak ada had. Itu maksud wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah gandakan kepada sesiapa yang dia nak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah kata ada dua situ sifat Allah situ, wasi' dan juga alim. Wasi' tu maknanya dia ni luas, dia tak ada had, unlimited. Dia punya pemberian, dia boleh bagi dan benda tu tidak mengurangkan dia. Alim maksudnya dia tahu siapa yang dia nak bagi, dan dia akan beri kepada orang yang mengikut kadar keikhlasan dia. Jadi ikhlas ni dia tak sama kan, ada ikhlas lebih, ada ikhlas kurang sikit. Jadi kalau betul-betul kita ikhlas, kemungkinan kita beri sikit tapi kita dapat banyak daripada orang yang beri banyak tapi kurang ikhlas. Jadi tapi bukannya maknanya kita ni lebih baik beri sikit. Kita kata baik kita bagi sikit tapi ikhlas daripada banyak tak ikhlas. Tak, lebih baiknya banyak dan ikhlas. Sebab bila banyak tu banyak lagi kan. Jadi kalau satu biji dia dapat 700 paling kurang. Jadi kalau 2 biji dia dapat 1400 kan, macam tu kan. Di sini kita tengok setiap daripada ayat tu, banyak daripada ayat ni biasanya kalau Allah sebut satu benda, dia akan sebutkan nama dia ataupun dia akan sebut sifat dia kan. Jadi kat sini sifat dia ialah supaya kita ingat selalu Allah ni bersifat bagaimana. Dia bersifat maha luas, dia tak ada had, dia tak berkurang. Kemudian seterusnya 262 tu, allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Di sini dia sebut lagi syarat-syarat kita ni bila kita nak memberi harta di jalan Allah ni, tak boleh. Sini dia kata jangan mannan wala adza. Mannan ni mengungkit-ungkit, azza ni menyakitkan
orang yang kita beri tu. Jadi kalau jadi ada dua benda lah tu kat situ Sudah riak, sudah riak. Mannan tu dia sebut-sebut, maknanya dia kata contohlah mannan ni ialah kalau aku tak beri dia tu mati je dia tu. Macam tu, itu mannan. Kalau azar ni beri lepas tu menyakitkan hati dia tu pula kan. Tak ada tempat lain kan nak minta macam tu lah kan. Itu menyakitkan. Jadi dua-dua tu biasa orang buat benda. Jadi kalau benda tu bila dibuat benda tu dua tu lebih baik tak buat. Lebih baik tak memberi kan. Kalau contohnya kita, orang datang minta daripada kita kan, minta sedekah ke ataupun apa kan, tengah makan ke apa, kalau kat sini tak tahu tak ada mungkin. Dekat KL biasa adalah orang datang jual Yasin apa benda ni kata. Jadi kalau kita tak nak bagi, lebih baik kita diam je. Cakaplah terima kasih lah apa benda kan. Tapi jangan menyakitkan hati dia, dan juga jangan beri dan juga menyakitkan hati dia. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi di situ Allah kata kena infakkan harta bila memberi itu tu jangan ada mannan dan juga azar. Jadi ingat kat situ mannan dan juga azar. Jadi kalaulah orang yang membuat macam tu, bila dia tak ada mannan dan juga tak ada azar, maka dia akan dapat pahalanya di sisi Tuhannya. Dan tidak ada takut dan tidak ada sedih. Dulu kita pernah sebut dulu, tidak ada takut dan tidak ada sedih ni banyak kali disebut dalam Quran. Balasan yang Allah nak beri kepada orang yang orang yang berbuat baik ni, dia akan dapat la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Rasanya masih ingat dulu kita khauf dan juga hazan ni, khauf dan juga hazan ni dua benda yang menakutkan manusia lah dalam hidup dia. Khaufun benda yang akan datang, yahzanun benda yang telah lalu. Jadi benda yang dah lepas kita biasanya sedih. Jadi yang depan ni biasanya kita takut. Jadi kalau kita tak ada dua perkara ni, dua penyakit ni, dua perasaan ni, kita mesti aman hidup ni, tak ada masalah. Jadi yang takutnya takut mati, takut harta hilang, takut apa lagi kalau isteri takut suami lari, kahwin lain dah, macam-macam dah. Itu macam-macam lah tu kan. Takut anak tak lulu periksa, takut macam-macam, itu semua takut ni. Jadi kalau kita tak ada takut, insya-Allah hidup ni jadi relax, senang hati. Satu lagi tak sedih kan. Sedih ni benda yang dah lepas. Jadi kalau tak ada sedih, padahal macam mana benda ni Allah yang boleh hilangkan benda ni. Kalau seorang tu percaya kepada qada dan qadar, jadi dia takkan ada penyakit ni, dia takkan ada masalah ni. Sebab kalau benda yang dah lalu, dia sedih pun dia tak boleh ubah apa-apa pun nak. Dia sedih ke tak sedih kan. Ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Arab A'id Al-Qarni. Besar buku tu. Tajuk dia Don't Be Sad. Saya rasa bagus baca buku tu. Bahasa Arab dia La Tahzan. Ada terjemahan. Hari tu Pak Allah pula. Abdullah Badawi lancarkan buku tu di Malaysia. Saya rasa setahun 2 tahun lepas. Besar buku, tebal. Baguslah kalau baca buku tu. Dia macam bagi motivasi lah kepada kita. Sedih buat apa? Dia cakap macam dia bawa Quran, dia bawa hadis, dia bawa cerita, dia bawa Quran. Jadi buku tu amongst the buku yang paling popular lah di tanah Arab, atau best seller lah kan. Bukan novel lah, tapi dia bagus dia cerita. Jangan sedih. Tajuk dia jangan sedih, itu je. Don't Be Sad kan buku tu English ni. Malay ada English version. Siapa pengarang ni? A'id Al-Qarni. Dia tu orang Saudi. Saudi. Baguslah saya baca sikit, saya baca Arabic version. Jadi kat sini tidak patutnya dia tak akan ada takut, jadi Allah akan hilangkan daripada kita tak takut dan juga tak sedih. Kemudian qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ayat 263 tu dia nak katakan kalau kita tak nak bagi tapi kita berkata dengan perkataan yang baik, itu lebih baik daripada kita memberi sedekah tak memberi tapi kita menyakit-nyakitkan pula. Jadi itu yang kita akan sebut tadi kan, maknanya jadi lebih baik bercakap baik dan bercakap daripada memberi tu 264. Wahai orang yang beriman, ni Allah Subhanahu Wa Taala nak marah lagi lah kepada orang yang ada manna dan juga azar ni, iaitu jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan manna dan juga azar. Dah beri sedekah jadi automatik akan batal. Jadi maknanya tak dapat apa-apa kan. Nak harapkan dapat 700 ni tak dapat lah.
Jadi dibuat perumpamaan kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Sama seperti orang yang memberikan hartanya tapi riak kepada manusia. Maknanya riak, an-nas manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi famasaluhu, perumpamaannya seperti satu batu yang mana ada di atas tu pasir. Batu tu licin, kemudian ada pasir, kemudian turun hujan atas tu. Wabilun ni hujan lebat fatarakahu solda. Jadi bila lepas daripada hujan tu takkan ada apalah. Jadi itulah perumpamaan orang yang memberi sedekah tapi dia ada manna dan juga azar. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Okey, insya-Allah kita ambil poin-poin penting kan daripada ayat-ayat yang kita baca ni. 265 pula yang ayat kita pada malam ni wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Wa masalu dan perumpamaan. Ni jadi banyak perumpamaan yang kita lepas tu perumpamaan kisah yang lepas ingat lagi kita cerita pasal kisah Nabi Ibrahim kisah Nabi Ibrahim dengan burung, kisah Uzair yang yang mati tu kan, yang mati 100 tahun. Kemudian kisah Nabi Ibrahim lawan dengan Namruz. Jadi ini pun perumpamaan lagi ni, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, yunfikun hartanya ibtigha amardatillah, yang mencari keredaan Allah, wa tasbitan min anfusihim. Tasbitan min anfusihim maksudnya dia nak menunjukkan bahawa dia ni yakin kepada pembalasan Allah. Jadi dalam ada satu hadis tentang puasa yang kita biasa baca, iaitu sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dia panggil iman dan juga ihtisab. Iman kerana dia beriman dan kerana dia yakin kepada pahala Allah. Jadi tasbitan min anfusihim ini iaitu kerana dia yakin, nak menunjukkan bahawa dia yakin kepada Allah. Jadi orang-orang macam tu dia kata adalah seumpama kama sali jannatin birabwatin, seperti satu taman, mana taman tu duduk atas tanah tinggi. Birabwatin, tanah tinggi. Jannah ni syurga tahu tak? Jadi syurga tu, tapi kat sini maksudnya taman taman yang ada pokok-pokok situ, yang ada pokok-pokok buah-buahan. Asabaha wabilun, terkena hujan lebat, fa'atat ukulaha ta'fain. Jadi dia akan menghasilkan buah-buahnya, dia kata 2 kali ganda. Jadi dah lah dia duduk tempat atas, lepas tu datang hujan yang lebat pula. Jadi kalau kat bawah pula dia dalam air, tenggelam air pula jadi kat atas, jadi hujan dapat air, kemudian dia akan menghasilkan 2 kali ganda. Fa illam yusibha wabilun fatal. Kalau tak kena hujan lebat pun, hujan yang sedikit pun dah cukup untuk menghasilkan menghasilkan hasil dia, hasil buah-buahan. Jadi itu perumpamaan Allah sebut orang-orang yang orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ni. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah tahu apa yang Allah melihat apa yang kamu buat. Kemudian satu lagi seterusnya ayat 266 ni Allah buat perumpamaan juga. Ayawaddu ahadukum, nak tak kamu, dia tanya ayawaddu, adakah kamu nak ke kamu ni, salah seorang daripada kamu ni dia ada kebun dalam tu ada buah-buahan, ada nakhil ni buah pokok ni kurma a'nabin, pokok buah anggur. Nakhilun wa a'nabin tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah tu. Jadi orang tu ni Allah tanya soalan ni, nak tak kita ni kita jadi macam orang macam ni. Dia kata kita ni ada kebun, dalam kebun tu banyak pokok, buah-buahan, kemudian tu ada sungai-sungai pula mengalir ikut celah-celah dia tu. Lahu fiha min kulli samarat, semua buah-buah ada dalam kebun dia tu. Wa asabahul kibar, lalu dia pun tua. Lepas tua tu walahu zurriyatun du'afa, anak-anak dia tu kecil-kecil pula tu. Jadi ni ceritalah macam tu, gambaran dia. Orang tu banyak ada kebun, lepas tu tiba-tiba dia tua. Dah tua, anak-anak dia kecil lagi, lemah-lemah lagi. Fa asabaha i'sarun, tiba-tiba datanglah ribut puting beliung, petir semua. Nak fihi narun fahtaraqat, ada api pula tu. Lepas tu tiba-tiba terbakarlah kebun dia tu. Jadi apa yang dia boleh buat? Anak-anak dia kecil, dia dah tua. Jadi dia dulu duk tanam pokok kebun tu, susah-susah kan. Tiba-tiba bila tua, langsung tak boleh faedah kepada dia semasa dia tua. Anak-anak dia tak boleh nak jaga dia. Kazalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah Taala mengumpamakan tanda-tanda, menceritakan tanda-tanda, menjelaskan tanda-tandanya, la'allakum tatafakkaru, moga-moga kamu berfikir.
Jadi apa yang kita boleh fikir kat sini daripada cerita tu? Apa dia punya kerja keras, akhir-akhir tak dapat apa, tak boleh buat apa-apa untuk dia pun. Itu ada banyak penafsiran ulama. Tapi yang Ibnu Abbas ni dia kata macam ni, dia kata macam ini macam perumpamaan orang yang nafkah harta dia lah. Kejar dunia. Dia buat satu benda tu untuk dunia. Akhirnya bila tiba di akhirat, dia tengok-tengok tak ada apa, semua benda dah. Ada yang kata, pendapat yang kata maknanya sebab dia mula-mula dia buat baik, tapi bila makin tua makin tak elok perangai dia. Jadi benda-benda yang tak elok yang dia buat tu makan benda-benda baik yang dia buat masa muda tu. Jadi habis tak ada apa. Jadi bila tiba di akhirat tengok-tengok tak ada apa, jadi tak boleh nak tolong apa. Itu perumpamaan so boleh nampak dia punya ni ayat 266 tadi. Dalam sini Ustaz kata, inilah sebuah kebun yang teduh, rimbun, subur dan berbuah. Demikianlah juga sifat sedekah dan kesan-kesannya. Dan beginilah keadaannya dalam hidup si pemberi, dalam hidup si penerima, dan dalam hidup masyarakat manusia. Demikianlah juga sedekah itu mempunyai roh, bayang yang teduh, kebajikan dan keberkatan, mempunyai makanan dan minuman, dan mempunyai kebersihan, kesuburan dan pertambahan. Siapakah yang ingin mempunyai kebun atau kebajikan yang seperti itu, kemudian ia melepaskan ribut, perbuatan yang membangkit-bangkitkan pemberian, dan perkataan yang menyakitkan hati, dan memusnahkan kebajikan itu, sebagaimana kebun dimusnahkan oleh ribut yang kencang yang mengandungi api. Habis. So maknanya itu dia yang tadi tu yang Haji sebut tu, maknanya dia lebih satu pendapat yang refer kepada kait dengan ayat yang dibaca ke atas tu. Orang yang makmur tapi kemudian tu dia beri harta dia, kemudian tapi dengan riak, dengan dengan nakkan dunia. Jadi dia tak akan dapat apa-apa balasan di akhirat ni. Ya? Ke ayat 264 tadi Ustaz. Tadi mengatakan bandingan orang ini samalah 264 samalah bandingan orang ini samalah dengan batu yang licin yang ditutupi tanah di atasnya, kemudian ia ditimpa hujan yang lebat, lalu meninggalkan batu itu terdedah licin. Mereka tidak mendapat suatu apapun dari apa yang telah mereka usahakan. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kafir. Tapi Ustaz pun cakap tadi ada tanah atau tumbuhan, tapi dalam sini licin tak ada tumbuh. Itu ayat 264. Itu ayat 265. Yang tadi 266. 265 dua kali ganda tu. yang tu orang yang menafkahkan hartanya kerana betul-betul macam kata yang sebelum tu orang-orang yang ada manan dan juga azar tu. Okey tu umpama licin. Sebanyak perumpamaan di sini kan. Perumpamaan ni tapi semua tu berkaitan dengan harta lah. Berkaitan dengan kita sedekahkan harta, menginfakkan harta di jalan Allah. Boleh aja seterusnya. Kemudian ayat 267 Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu, berinfaklah kamu min thayyibati ma kasabtum, daripada yang baik apa yang kamu usahakan. Kat sini pula fokus dia ialah nak suruh kita ni, kalau kita nak infak tu, kita nak berikan sedekah, kita nak berikan apa-apa, kena beri daripada yang terbaik. Bukannya benda yang kalau buah orang-orang dulu kan, dia ada binatang, dia bagi buah-buahan, dia begitu, nampaklah kan dia ambil yang buruk-buruk. Tapi kalau duit ni sama je tak? Duit buruk, duit elok sama je tak? Kau macam mana Haji? Harga dia sama je tak? Tak juga. Dia sebab kuyak. There was a story last week, but later on lah. Aku perlu dah. Untuk Singapore. No. Tapi kat sini $50 but all US dollar cannot be used
Jadi kat sini, wahai orang beriman, tapi mungkin kita ada nanti kita akan jumpa lah kes-kes walaupun zaman duit sekarang dan zaman duit kertas, itu kita nak nafkah daripada yang terbaik daripada apa yang kita usahakan. Dan juga wa mimma akhrajna lakum minal ardi, daripada apa yang kami keluarkan untuk kamu daripada bumi. Kat sini kalau kita tengok dia punya guna perkataan tu, Allah sentiasa dia ingatkan bahawa yang keluar daripada bumi itu bukannya kita yang boleh keluarkan benih tu kan daripada bumi. Walaupun kita yang tanam, tapi Allah yang keluarkan. Akhrajna tu dia kata akhrajna, kami yang keluarkan daripada bumi hasil tu. Jadi kalau minyak lagi lah jadi tak ada siapa yang buat kan, tiba-tiba ada minyak tu dalam tu. Kita ni pergi korek buat keluar je. Jadi harga buat keluar tu dapat tu lebih mahal, lebih untung lah daripada harga korek tu kan. Kalau tak kita tak korek pula jadi maknanya Allah yang buat minyak tu, Allah yang itu akhrajna lakum minal ardi. Jadi Allah sebut kat sini, dia sebut umum, akhrajna, kami keluarkan, lakum, bagi kamu, minal ardi, daripada perut bumi. Jadi kalau petani pun boleh pakai, kalau ikan pun boleh pakai, kalau minyak pun boleh pakai. Jadi apabila kamu nak sedekahkan tu, kena cari yang terbaik daripada yang tu. Kemudian wala tayammamul khabis, jangan kamu cari-cari yang tak elok. Tayammamu ni khusus pilih yang tak elok minhu, daripada harta-harta yang Allah beri tu. Tunfikuna walastum biakhizina illa tughmidu fihi, sedangkan sehingga kamu sendiri pun nak tu benda tu pun tak nak kan. Maksud antum midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan Allah sebut sekali lagi yang dia ingatkan, ketahuilah bahawa Allah itu ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya dan juga maha terpuji. Jadi kat sini dia ada kaitan lah tu. Maknanya dia kaya. Allah ni bila kita sedekah tu, sebenarnya kita sedekah tu bukan sedekah kepada orang miskin ke sedekah pada agama tu, bukan sedekah pada agama tu, tapi sedekah pada Allah kan. Sebab Allah kata dia nak minta hutang. Jadi sebenarnya dia dah kaya dah, tapi dia nak tengok kita je, kita ni beri tak beri. Jadi kalau kita beri yang buruk, maknanya Allah tak dengan. Dalam satu hadis 40 tu yang dah habis yang kita baca je, hadis 40 yang kita bukan dah habis dulu. 28. Ingat ada satu hadis tu, innal halala bayyinun tu, yang ada lagu tu, ada lagu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Lepas tu ada situ innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah ni baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau kita nak beri tu kena beri yang terbaik lah. Kemudian tu ayat 268 dia kaitan dengan syaitan pula. Dia kata asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan ni sentiasa takut-takutkan kamu dengan fakir. Dia akan cakap bila kita nak nafkahkan harta ni, dia akan cakap selalulah nanti kan miskin. Jadi kita ni memang terasa betul kan. Kalau kita kata kita nak bagi duit kat masjid lah, contohnya RM1 kan. Kita rasa macam besar sangat RM1 ni. Tapi kalau kita pergi makan kat kedai, tak ada apa tau. Ayam ku pun RM1 boleh dapat apa tau. Tak dapat apa, kacang je dapat sebungkus. Jadi kalau kita pergi infak di kedai tu, untuk kita je habis 40-50 tu biasalah kan. Kalau makan ramai-ramai ambuyak apa ke kan. Tapi cuba kata nak bagi 40 kat masjid tu, ataupun 40 untuk dakwah, untuk Islam ke, jadi rasa macam besar sangat jadi macam. Itu syaitan tu. Jadi ingatlah ayat ni 268 ni. Syaitan menjanjikan kepada kamu fakir. Nanti dia cakap nanti miskin awak. Padahal buat benda lain tak miskin pun. Wa ya'murukum bil fahsya, tapi dia suruh kita dengan fahsya, benda-benda yang tak elok. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu, sedangkan Allah ni janjikan kepada kamu ni dia nak bagi keampunan. Maknanya bila kita bagi dia akan ampunkan dosa kita, dia akan kurangkan aset dosa kita kan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl. Memang terasa betul kalau bagi 50 sen pun dah rasa besar sangat. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha wasi' juga alim. Sekali lagi tadi kan. Masa saya duduk di Mesir dulu tengok ini yang Palestin punya
Syekh Ahmad Yasin kan, yang cacat tu kan. Yang ketua lawan dengan Yang Yahudi kena bom tu, yang tu. kena bom tu mati tu kan. Dia cerita dia masa dia pergi ke negara Arab. Orang tanya dia macam mana dia boleh lawan Yahudi ni berterusan ni. Jadi dapat duit daripada mana. Jadi cerita dia kata masa dia pusing negeri Arab di Arab Saudi, dia kata seorang kaya di Arab Saudi tu bagi kat dia cash, dia kata 50 juta. Wah. Tapi dia tak sebut nama. Orang tu pun tak nak sebut nama siapa. Banyak tu cuma bawahnya tu. Oh, itu lepas tu dia bank. Tapi dia kata itu maknanya kita dengar pun terkejut. Ada juga orang yang baik atas dunia ni macam tu yang maknanya sedekah harta tu tapi tak. Mungkin Tak. dia sedekah juga ke. Ah. Saya rasa dia sedekah begitu lain. Panjangkan sedekah. Kemudian yu'til hikmata man yasha. Allah diberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendaki. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Sini apa dia hikmat? Hikmat ni sini bukannya hikmat kata-kata hikmat atau apa tu. Banyak tafsiran ulama lah sini. Kalau kat situ pun mungkin ada Tapi salah satu dia kata dalam tafsir Jalalain, dia kata hikmat ni ialah ilmu yang boleh membawa kita kepada amal. Bila kita dapat ilmu tu, kita rasa nak beramal. So itulah dia kata hikmat. Jadi siapa yang dapat hikmat tu, maka dia telah dapat kebaikan yang banyak. Itu ringkas InsyaAllah boleh detail lagi, boleh tengok pendapat-pendapat ulama dalam tu. Ada syekh-syekh kat depan tu tengah mengkaji kitab-kitab tafsir yang besar-besar. Katanya di sini maksudnya syaitan itu menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan, kerana itu ia merangsangkan dalam hati kamu perasaan tamak, peloga dan keinginan berebut-rebut harta dunia. Syaitan menyuruh kamu melakukan fahsyah, iaitu tiap-tiap perbuatan jahat yang melampaui batas, walaupun kata-kata itu kebanyakannya dipakai pada jenis-jenis kejahatan yang tertentu saja, namun ia meliputi segala jenis kejahatan. Takut pada kemiskinan, iaitu mendorong orang-orang Arab di zaman jahiliyah menanam anak-anak perempuan mereka, dan ini adalah suatu kejahatan. Tamak mengumpulkan harta kekayaan, itulah yang mendorong setengah-setengah mereka makan riba, dan ini adalah suatu kejahatan. Tapi takut kepada kemiskinan dengan sebab infak kerana jalan Allah, itu sendiri merupakan suatu kejahatan juga. Ketika syaitan sibuk menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan kejahatan, maka Allah menjanjikan kamu dengan keampunan dan limpah-Nya. InsyaAllah, terima kasih. Jadi habis muka surat 45 Kita masuk muka surat 46. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimina min ansar. Apa-apa yang kamu infakkan daripada mana-mana nafkah ataupun kamu nazar, ya kita bernazar kemudian kita tunaikan nazar kita tu, jadi Allah tahu. Dan apa ni, wa ma lizzalimina min ansar, bagi orang zalim itu tidak ada pembantu, tidak ada penolong. Jadi maksud orang yang zalim kat sini kalau kait dengan ayat ni ialah orang-orang yang tidak menunaikan, tidak menginfakkan harta dan juga tidak menunaikan nazar dia. Nazar ni apa yang kita nazar tu kan. Jadi kita sendiri yang menazar. Sebab dia sebut kat sini, sebab kaitannya ialah sebab kita bernazar, kita tahu apa yang kita bernazar, dan kita tahu sebab nazar ni dia melalui niat kan. Kalau kita kata kita baik, sakit ni kita nak sembelih kambing, nak ajak orang miskin makan, contoh macam tu, kita yang tahunya. Tapi tiba-tiba sembuh betul, alah menyesal aku, kita cari ayam dah lah, macam tu kan. Jadi maknanya kita dah tak tunaikan nazar kita dah tu. Wajib buat bila kita dah nazar. Ataupun kita nak tunai umrah kan. Jadi umrah tu asalnya sunat, tapi bila dah kita bernazar, jadi wajib lah benda tu. Kena tunaikan nazar tu. Jadi tak boleh pusing-pusing lah. Sebab Allah tahu, dia kata kan, fa innallaha ya'lamuhu. Allah tahu apa yang kamu nazar tu, dan bagi orang zalim tu tak ada ni kan. Kemudian 271 ini tentang sedekah lagi. Banyak sangat, semua berkait dengan sedekah, 2-3 muka ni kan. Iaitu bila kita sedekah ni, kita nak tunjuk ke tak tunjuk pada orang. In tubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kamu tunjukkan pun tak apa, dia kata. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan tu lebih baik.
Orang kata kan sedekah tangan kanan tangan kiri tak tahu itu semua tu Tapi kat sini adalah kalau sedekah sunat digalakkan kita ni senyap-senyap. Tapi kalau sedekah wajib disuruh kita ni terang-terangan. Jadi apa-apa yang wajib disuruh kita terang-terang buat. Macam tu. Sebab ulama dia kata supaya tidak timbul tomahan orang kata kita ni tak buat benda tu. Sebab benda tu wajib. Serupa juga dengan apa ni, macam sembahyang jugalah. Jadi kalau sembahyang Nabi kata sembahyang wajib buat di masjid. Tapi kalau sembahyang sunat kena buat di rumah. Eloknya buat di rumah. Sebab itu lebih dekat kepada ikhlas, jauh daripada riak. Macam tu. Jadi begitu juga sedekah ni. Sedekah ni, jadi kalau zakat tu zakat wajib, so kita tunaikanlah terang-terangan, tak apa, supaya yang sunat disuruh supaya kita ni eloknya sembunyikan. Tapi kalaulah yang sunat tu bila kita bagi, dia akan menggalakkan bila orang tengok tu untuk sedekah juga. So itu baiklah, sebab menjadi contoh kepada orang lain. Tapi dengan syarat kita sendiri tak datang perasaan riak tu. Jadi dengan niat nak menggalakkan orang lain juga memberi sedekah tu. Itu lebih kurang ayat 271 tu. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan dia akan hapuskan. Yukaffir ni, kafir ni maksudnya ialah hapuskan. Sebab perkataan kufur tu, yang kata kafir tu sebenarnya itu pun maknanya dia tutup dan hapuskan. Sebab orang tu dia, bila orang tu kafir, maknanya dia tutup dia punya dia punya fitrah dia. Sebab fitrahnya kita semua ni adalah beriman. Jadi bila orang tu kafir, sebenarnya dia tutup iman dia tu yang sepatutnya ada dalam hati dia. 272, laisa alaika hudahum walakinallahu yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kat sini sebab ada kisah Nabi nak gunakan harta tu untuk tarik orang kafir dengan beri duit. Jadi kat sini Allah kata kamu tak boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang kamu suka, tetapi Allah yang memberi petunjuk. Jadi kalau kita guna pun macam-macam mana pun harta ni untuk tarik orang kafir kepada Islam, dia tak boleh, jangan rasa bahawa dengan duit itu boleh tarik orang kepada Islam. Tak boleh. Tapi Allah lah yang beri. Jadi kita usaha saja. Laisa alaika hudahum. Maknanya kalau orang kafir itu tak beriman dengan usaha kita dan dengan harta yang kita belanjakan, jadi itu tak kisah. Sebab pahala itu kita dah dapat. Ayat 271 tadi kan. Jadi kat situ apa yang kita wama tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kalau kita kata kita dah habis duit dah, kita buat dakwah ni, ajak orang kafir masuk Islam semua, pergi masuk hutan, pergi sini, nak ajak pergi dulu dekat Malaysia masa sokan Commonwealth tu, cetak Quran banyak-banyak kan, dia buat cari sponsor, siapa-siapa nak infak tu pun dah letakkan di hotel-hotel semua tu, bagi Quran. Satu syarikat di Malaysia tu, syarikat syarikat Sabah Islamic Media. Jadi dia keluarkan Quran terjemahan tu banyak-banyak, letakkan semua bagi masa ahli sukan datang semualah. Itu dakwah lah. Jadi contohlah kalau kita buat macam tu, harta dah banyak habis, tengok tak ada orang pun masuk Islam seorang pun. Jadi dia kata, inilah ayat ni dia kata laisa alaika hudahum. Maknanya petunjuk ni bukan atas kamu. Kita tak salah kalau orang tak dapat petunjuk, sebab kerja petunjuk ni Allah yang beri. Tapi apa yang harta yang kita berikan tu, wama tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kita beri tu adalah untuk diri kita sendiri. Maknanya pahala tu dah dapat untuk kita. Walaupun orang tak dapat Islam, tak dapat petunjuk. Pahala dah dapat. Fali anfusikum adalah untuk diri kamu. Jadi apa yang kamu infakkan itulah untuk diri kamu. Wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Apa yang kamu beri itu adalah kerana nak cari keridhaan Allah. Wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa yang kamu belanjakan tu, Allah kata kamu akan dapat. Yuwaffa ilaikum, akan dibayar kepada kamu balik, iaitu dengan pahala lah. Dan wala tuzlamuna wa antum la tuzlamun, kamu tak akan dizalimi. Maksudnya Allah tak akan zalim kita dengan tak kira apa yang kita dah bagi tu kan. Pahala tu akan dapat walaupun sebesar zarah. Jadi maksud kat sini, jangan kita fikir pulangan lah kalau kita dah berikan harta di jalan Allah. Kemudian 273, lil fuqara illazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Ini kisah ni, ayat 273 ni kisahnya turun pada ada zaman sahabat tu, zaman Nabi tu, ada sekumpulan
sahabat yang dipanggil ahli suffah. Ahli suffah. Ahli suffah ni ada 400 orang. Dia duduk dekat Masjid Nabi tu, ada satu tempat tu, tempat tinggi sikit tu. Belakang kubur tu kan. Dia tulis di suffah. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Perasan dia sekarang dia tinggikan. Tempat tu, dia orang ni ahli suffah ni, dia orang tak ada rumah, tak ada isteri, tak ada, miskin, dia tak ada apa-apa. Itu dia lil fuqara uhsiru fi sabilillah. Sebab dia khusus ni kerja dia ialah time tak pergi berperang, dia duduk mengaji dengan Nabi tu kat situ. Bila time pergi berperang, dia akan keluar berperang semua. Jadi macam kalau sekarang ni macam tentera lah kot, tapi zaman tu tak ada sistem tentera tu. Macam tentera pun tak ada kerja juga kan tak? Kalau tak berperang tu duduk rumah tu, duduk kat camp tu kan. Orang nak ajak pergi bina jambatan, pergi bina jambatan gitulah kan. Sebab tak berperang. Jadi zaman dulu tu, tapi tentera sini tak pergi belajar kalau hantar pergi belajar bagus juga tak, mengaji ajar orang mengaji dia semua tak. Jadi zaman tu dia panggil ahli suffah. Jadi ahli suffah ni dalam ayat ni 273 ni dia berhak dapat, sepatutnya dia dapat infak. Kalau orang nak derma, patutnya orang nak bagi sedekah, bagi kat dia ni. Sebab dia ni sangat miskin. Jadi dia dipanggil, bagi orang-orang harta sedekah ini adalah sepatutnya diberikan kepada orang-orang fakir, yang mana mereka ni tertahan di jalan Allah. Mereka ni duduk kat situ kerana ready untuk pergi perang bila-bila masa. La yastati'una darban fil ardi. Dia tak macam orang lain, dia tak boleh pergi merata-rata pergi bisnes sana sebab dia nak ready untuk tunggu tu. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang-orang yang tak tahu ingat dia orang ni kaya, sebab dia ni tak minta. Dia ni tak minta, orang ni tak minta. Jadi dia duduk diam je kan. Lapar pun lapar lah. Yang cerita kat sini kan, kisah yang berbatu kat perut tu sebab lapar sangat. Memang dia bawa usaha Ustaz. Memang macam usaha dari Makkah bekerja kan. Memang dia punya, sebab dia macam apa ni, dia khusus dia buat benda yang orang lain tak buat kan. Ada ayat kan, maknanya kalau semua orang pergi kerja, tak ada orang yang akan ambil hadis kan. Macam Abu Hurairah ni ketua ahli suffah ni. Jadi sebab dia khusus nak belajar tu kan. Kalau kita sekarang ni macam orang belajar Islam macam tu kan. Sepatutnya zaman sekarang ni ada beasiswa, ada apa kan. Kalau kita tanya kenapa budak-budak ni tak pergi kerja, kalau dia pergi kerja, siapa pula nak pergi belajar kan tak. Jadi time sekarang ni kita panggil beasiswa, jadi kerajaan bagi beasiswa kat dia. Macam ni? macam Al-Hafiz apa tu. Macam tu lah maknanya. Yang tak ada kerja tu. Kalau dia pergi kerja sibuk, dia tak dapat pula apa benda yang nak tu dengan Nabi ni. Sebab orang semua pergi ladang, semua pergi ni, Nabi duduk kat situ nak mengajar siapa pula. Jadi dia ni banyak belajar, jadi dia perlu ajar orang lain yang pergi kerja, yang pergi ni. Jadi 400 tu kalau ikutnya sikit ikut bilangan pada masa tu. Sebab dia orang penduduk Madinah tu dah puluh-puluh ribu masa tu. Jadi tapi dia ni yang bagus ni, maknanya dia tak minta pada orang. Ta'afuf tu, dia ta'afuf ni tak minta pada orang. Ta'rifuhum bisimahum. Tapi kalau orang betul-betul tahu, dia akan kenal orang ini ni, grup ni. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Dia tak pernah minta kepada orang dengan sungguh-sungguh. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Tapi apa yang Allah Taala apa yang kamu nafkahkan tu, infakkan, sedekahkan, Allah tahu. Ayat terakhir, allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi sekali lagi disebut sini, orang yang infak harta di malam ke siang ke, secara terang-terangan ke secara rahsia, maka dia akan dapat pahala dan juga dapat sekali lagi yang itu tu, tak ada sedih dan juga tak ada takut. Jadi berkali-kali ayat ni kalau kita tengok dalam Quran, Allah Taala akan bagi kita panggil ketenangan jiwa dan juga dapat pahala. InsyaAllah habis ayat 274. Selepas daripada ni 275 ni masuk lagi tentang harta lagi, tapi tentang riba pula ni. Panjang juga ayat riba ni, insya-Allah kita tengok. Wallahu a'lam bissawab.